Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saya ucapkan pada semua sahabat-sahabat dan subscriber saya. Okay, di channel Bima FX. Okay, hari ini saya tertarik untuk saya kongsikan cara bagaimana kita nak menggunakan saiz candle yang sesuai untuk dijadikan sebagai analisis untuk teknik Bima FX. Sebab apa? Ramai yang requestkan soalan yang sama tentang saiz. Okay, sebab apa? Bila tak saiz tu kita tak betul, so bermakna kita punya analisis kita kurang tepat. Bukan tak tepat, kurang tepat. Okay, jadi di sini saya akan share macam mana kita nak tahu saiz tersebut adalah saiz yang valid untuk kita jadikan SOP untuk analisis. So saya sharekan dengan pair Euro USD. Sekarang ni saya kecilkan saiz candle paling kecil sekali. Kita letak saiz paling kecil sekali. Saiz berapa yang kita akan gunakan dan bagaimana cara kita nak pastikan saiz tersebut adalah valid. Yang pertama, so kita besarkan dulu dan kita akan check nanti adakah saiz ni akan valid. Yang pertama kita besarkan 1. 1, 2, 3. So adakah saiz ini adalah valid untuk kita gunakan sebagai candle untuk kita jadikan analisis SOP teknik Bima FX. Kita perlu rootkan dia, kita lintangkan dia. Bila kita lintang, untuk kepastian mengikut handphone masing-masing, ada handphone saiz skrin yang besar dan ada handphone saiz skrin kecil, dan ataupun dia menggunakan tab. Tak kisahlah tablet apa sekalipun ataupun iPad. Di mana kita akan tengok saiz dia? Saiz dia untuk yang valid, so kita akan tengok, pastikan kita ambil period separator. So kita tengok 5 hari yang ke belakang dulu. Bermakna daripada line yang open market tadi, so kita letak macam ni. Kita letakkan bagi dia berada di pucu. Contohlah, saya masukkan line vertical untuk lebih mudah kita nampak. Contoh saya letak di line. Ini open market hari ini, dan satu lagi saya akan letakkan line vertical di 5 hari yang ke belakang, maknanya open market pada minggu lepas. Tengok 1, 2, 3, 4. Satu lagi 5. Di sini. So ini adalah 5 hari. Tengok pada 20 pada ini di H4 sorry. Untuk kita gunakan bukan di H4 kita akan gunakan di H1. Minta maaf. Untuk confirmation kita akan gunakan di H1. Sorry. Untuk di H1, size yang kita akan gunakan adalah di H1. Kita check. Kita kena check semua sebab supaya kita punya size candle kita tepat. Ini salah satu cara. So kita letak di sini. So kita akan letak di sini. Size tadi kita dah buat yang ketiga kan. So kita besarkan 1. Sorry. Ini adalah size. Sorry. 1, 2, 3, 4. Size. Di sini kita boleh tengok. Size yang kita akan gunakan. So kita ulangkan balik. Kita tegakkan semula. Contoh kita rapatkan balik. So ini yang zero zoom, maksudnya yang paling halus sekali. So kita besarkan 1, 2, 3,
3. Okey. Yang ketiga. So kita lintangkan. So yang kita tengok sekarang. Okey. Di handphone Kalau kita besarkan sikit, satu lagi. Okey. Sorry, kalau di sini. Okey, di sini kita dah nampak Okey. Kita dah nampak kan satu trend pergerakan. Nak tengok pergerakan jangan kita letak di sini macam ni Jangan kita letak macam ni. Macam ni, so ni tak valid. Macam ni pun tak valid. Pastikan okey. Keadaan dah begini. So kita boleh nampak dalam zoom yang besar dari segi zoom trend. Okey, zoom trend. Okey, baru kita boleh pastikan trend tersebut ke mana arah dia pergi. Okey, so saya kecilkan semula. Sekali lagi. Okey, ini kecilkan. So kita besarkan. 1 2 3. Okey, yang ketiga. Okey, boleh gunakan saiz ni. Yang ketiga, zoom yang ketiga. Kita gunakan. So kita nampak kan dia punya trend pergerakan dia, kita nampak. Kalau kita tegakkan semula pun kita dah boleh nampak kan. Dah ada situ, dah ada cross kan. Dan dia pun ada pada minggu lepas dah ada satu confirmation penurunan. Okey, so kita dah nampak. Untuk confirmation ni sebenarnya kita kena ambil dalam keadaan menegak dan melintang. Untuk kita dapat confirmation, jangan kita hanya letak keadaan menegak sahaja, tetapi melintang kita tak check. Kita kena contohlah, saya buka di sini. Tengok pada 23 hari bulan. Di bawah menegak dan melintang. So bila menegak, bila dia melintang kan, tak ada pun kita nampak dia dah cross. So di situ SOP dia kurang jelas. Okey, kurang jelas. Bermakna trend tadi masih lagi trend buy. Dia kena naik lagi. Kan? Cuma dia ada retrace sahaja. Okey, dia retrace di H1, dia retrace. So bila kita buka di H4, kita boleh nampak di mana sebenarnya dia cross kan. So kita nampak kan di mana sebenarnya dia cross. So di situlah tempat yang penting kita perlu tengok. Okey. Contoh okey, di sini saya tunjuk. Okey, di sini dia punya cross dia kan. Okey. Cross di sini, bucu dia di sini. Okey. Bucu dia di sini. Nampak tak? Selepas cross ada satu bucu kan? Nampak bucu dia di situ. So di sini cross. Kan? Nampak? Okey, contohlah kita letakkan satu line horizontal. So di sini adalah bucu tadi. Okey. Dan di sini adalah cross dia. So cross tadi, cuba kita melintangkan di H4. Sama kan keadaan cross dia. Kalaulah kita jumpa persamaan macam ni, so ini adalah satu trend berubah kepada arah sell. Okey, kita nampak kan. So di sini kita nampak. Bila kita melintang pun kita dah nampak. Cuma dia buat retrace dan dia buat penurunan semula. Sebab pada retrace ada berlaku closing di H1. Nampak? Di H1 RSI dia dah touch 30. Kena ingat, setiap kali berlaku penurunan ataupun kenaikan, jika MA tadi tak turun habis, dia hanya turun RSI. So RSI tadi dia turun ataupun dia naik mencecah 70 ataupun dia turun 30, dia pastikan akan melantun semula ataupun menurun semula untuk dapatkan MA tadi untuk follow sama trend dengan dia. Okey. So kita nampak so boleh gunakan size yang saya tunjukkan ni lah. Okey, size ini yang boleh kita gunakan untuk kita jadikan sebagai analisis SOP ikut teknik Bimo Effect. Dan yang saya tahu warna hijau tadi adalah sebenarnya adalah zone kita nak entry lagi sebenarnya untuk entry sell. Tapi sebaiknya kita kena dapatkan di time frame yang lebih kecil supaya kita mengurangkan float. Kalau kita mula entry tadi di area hijau ni pada minggu lepas, kita entry sell dah, so kita akan float dulu. So kita nak elakkan float tadi, kita turun kepada time frame M15 ke bawah, kita tengok macam mana. Kalau ada cross di area 70 lagi, baru kita entry. So bila kita entry di area 70 sahaja, bermakna floating kita tadi akan berkurangan. So tak perlu lama kita risau,
kita akan jadi rasa adakah trend tadi dah habis buy, adakah trend tadi dah habis sell. So dia akan jadi macam tu. So bila kita faham, okay, insya-Allah trading kita tadi dapat kita entry dan meminimaliskan floating kita. Okay, saya rasa setakat dulu insya-Allah untuk penjelasan ataupun tutorial tentang size candle. Okay, size candle boleh gunakan zoom yang ketiga. Okay, daripada 0 tadi kita besarkan sehingga ke candle yang ketiga. So kita boleh guna dan kita boleh nampak bentuk chart sekarang. Okay, kalau kita tengok mereka memang kita nampak ada cross di bawah. Sebenarnya cross tu ada sebagai retrace di time frame H1. Okay, di time frame H1 saja dia cross, tapi di H4 sebenarnya masih lagi trend perubahan trend sell. Okay, okay, saya sekat dulu. InsyaAllah ada apa-apa lagi permasalahan yang memerlukan saya membuat penerangan secara tutorial, InsyaAllah saya akan tunjuk. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.